Okay, Assalamualaikum. Sebelum ni saya pernah kongsi satu link ataupun pautan dengan saya punya buah hati pasal isu curang apa semua yang viral dekat internet lah. Lepas tu dia cakap, nanti awak buat macam ni lah. Lepas tu saya balas balik, saya cakap, tak ada siapa nak kat saya ni dah banyak kali kena reject. Lepas tu dia balas balik lah, dia kata macam, nanti mula-mula memanglah kena reject, nanti dah lepas kahwin, dah stable apa semua, buatlah perangai. Saya pun macam, tak tahu nak cakap apa kan. Ada je jawapan dia. Okay, tapi sebenarnya dalam video ni saya nak cerita pasal beberapa kesalahan ataupun kita sebut macam pengajaran lah setelah saya ni di reject oleh beberapa orang dalam sepanjang hidup saya ni. Tonton video sampai habis. Baik, pengajaran yang pertama ialah terlalu mudah untuk jatuh hati pada seseorang. Okey, kenapa kita ni mudah jatuh hati pada seseorang? Sebelum ni saya ada tulislah satu penulisan ataupun artikel beberapa faktor seseorang tu mudah untuk jatuh hati. Antaranya ialah faktor sekeliling, yang mana bila kita ni dikelilingi oleh adik-beradik yang dah kahwin ataupun kawan-kawan yang dah ada pasangan yang dah kahwin, so sedikit sebanyak kita ni akan terpengaruh untuk mempunyai pasangan, untuk rasa mencintai dan rasa dicintai. Itulah, itu fitrah manusia. Tetapi kalau kita tak kawal dengan baik, kita ni akan mudah suka kat orang lain. Contohnya, kita tak berapa kenal pun orang tu, tapi kita dah suka sangat dekat dia dan kita pun confess. Lepas tu secara kebetulannya orang tu tak suka pula kat kita, so kita rasa sedih. Pengajarannya ialah jangan terlalu suka orang tu. Kita kena kenal dia dengan baik lah, kawan dulu, barulah confess kalau kena dengan kita ataupun kalau nampak dia ni ada kecenderungan pada kita. Kalau nampak sangat dia tak selesa kat kita tu, tak payahlah confess. Dah tahulah yang kita ni bukan test dia, tapi kita luahkan perasaan ni tak salah lah, sebab kita nak kepastian kan. So tak berapa betul lah kalau saya cakap tak boleh confess je, tapi jangan terlalu mengharap untuk diterima lah. Macam tu. Antara sebab lain kenapa tak elok untuk kita terlalu suka seorang ni tanpa kenal dengan lebih baik ialah kita takut mungkin kita ni kena infatuation ataupun kita kena rebound love. Okay, maksud infatuation ialah itu hanyalah tarikan suka yang sementara. Kita suka sebab infatuation, macam kita suka idea seseorang tu yang kita fikir tentang dia, kita expect dia ni macam ni, so kita suka dia. Bila kita dah kenal dia rapat, tiba-tiba kita tak suka dia, so dah rugi kan, dan kita pun tinggalkan dia. Tu tak bagus lah. Selain tu, rebound love ni macam kita mudah sangat suka kat orang tu mungkin sebab kita baru lepas menghadapi putus cinta, so kita cuba untuk move on dengan cara menggunakan orang lain. Itu maksud rebound love, bukan cinta yang betul, bukan perasaan suka yang betul. Kita suka sebab masa tu kita perlukan bantal peluk, yang mana seseorang tu kita jadikan alat untuk kita melupakan pasangan kita yang dahulu. So tu tak baik lah dari segi hubungan percintaan. Faktor kita sukakan seorang tu terlalu awal mungkin adalah sebab kita ni selalu tonton filem tentang bertemakan romantik ataupun membaca novel-novel cinta. Secara tak langsung kita rasa fitrah untuk disayangi atau fitrah untuk menyayangi seseorang tu mula mengetuk hati kita. So sebab tu kita terlalu suka kat seorang tu, kita terlalu mudah untuk suka dia. Pengajarannya ialah jangan terlalu suka seorang tu terlalu awal ataupun mudah sangat untuk kita suka kat dia, sebab mungkin seorang tu bukannya baik untuk kita dan kita akan kecewa. Tapi untuk meluahkan perasaan itu tak salah lah, asalkan dijalankan ataupun diluahkan dengan cara yang baik, dengan cara yang betul lah, bukannya secara paksaan. Okey, pengajaran seterusnya ataupun kedua ialah terlalu tergopoh-gapah ataupun terburu-buru lah. Contohnya macam kita rasa cemburu bila dia berkawan dengan orang lain, walaupun sebenarnya kita dengan dia pun belum ada apa-apa hubungan lagi kan, tapi waktu tu kita terlalu terburu-buru sampai kan orang tu tak selesa. Bila kita terburu-buru ni, kita pun secara tak langsung berfikir dengan tak matang, kita buat keputusan tak baik. Cemburu, kita rasa insecure, kita rasa macam dia nak permainkan kita, padahal sebenarnya baru nak berkenalan pun. Tak perlu terburu-buru, just santai-santai je, kenal santai-santai, elak-elak. Kalau dia tak suka, move on, cari orang lain. Kita tak perlu nak paksa orang tu terima kita. Ini adalah yang saya belajar lah sebelum ni. Sebab waktu tu saya rasa macam dia kena cepat-cepat, kalau tak orang lain yang dapat dia. Itu satu bentuk pemikiran yang salah. Sebab kalau dia memang untuk kita, dia memang suka kita, tak kira lah waktu dia bila, kita cepat ke kita lambat ke, dah memang dia untuk kita, kita dapat juga. Tapi bila kita terburu ataupun tergopoh-gapah ni, kita rasa macam alamak, aku kena buat sekarang, aku kena paksa dia terima aku sekarang, kalau tak nanti mesti dia suka orang lain. Bukan macam tu. Itu tak baik untuk memulakan hubungan cinta dengan orang yang kita suka.
Baik, yang poin ketiga ialah pengajaran yang saya belajar ialah saya ni terlalu percaya pada orang yang kita suka tu. Walhal sebenarnya kita ni baru kenal dia, kita baru suka dia, tapi kita terlalu percaya apa yang dia kata, apa yang dia dakwa diri dia tu. Contohnya ada seorang tu dia kata dia ni single lagi ataupun dia tak punya pasangan. So kita pun percaya. Rupa-rupanya dia ni ada je orang dalam hati dia, cuma dia macam nak mencari-cari orang lain, macam nak bermain-main perasaan orang lain. So bila kita tahu tu, kita pun rasa kecewa sebab kita terlalu percaya kat orang tu. Ini adalah pengajaran yang baik lah, supaya kita tak mudah percaya. Jangan percaya sepenuhnya apa yang dia kata, sebab tak semua orang ni jujur dalam perhubungan. Kadang-kadang ada orang ni dia hanya nak bermain-main perasaan, dia hanya nak mencuba-cuba. Dia dah ada orang lain ataupun dia hubungan dia sedikit bermasalah, kemudian dia cuba gunakan orang lain untuk menenangkan hati dia yang resah disebabkan hubungan dia yang dengan orang lain tu. So kita ni hanyalah dijadikan sebagai percubaan sahaja. Itu adalah sangat tak baik lah. Sebab kita ni telah dipergunakan. Contohnya dia yang ajak kita jumpa, dia yang ajak kita makan. So kita pun rasa macam dia ni suka kat aku ni, tapi sebenarnya dia tu bermain-main. So kita percaya dengan sangkaan yang kita cipta. Kita rasa dia suka kita, padahal sebenarnya dia main-main. Kita percaya macam itu sebab dia yang memulakan. So kita rasa mesti dia suka kat aku kan. So tak bolehlah nak percaya sangat orang tu 100%. Kita percaya macam mana pun, orang tu tetap cari orang lain. Itu contohnya. Pengajaran yang terakhir yang saya belajar daripada telah di-reject sepanjang dalam hidup ni ialah penolakan ataupun rejection ni bukanlah penentu aras kualiti peribadi kita. Sebabnya saya mengambil kisah daripada Nabi Muhammad, dia punya Rasul, yang mana baginda juga telah ditolak pinangannya oleh seorang yang bernama Ummu Hani. Kisah ni boleh dibaca dalam kitab Rahiqul Maktum. Kalau tak silap saya lah, boleh betulkan nanti dalam ruangan description. So dalam kitab ni telah dimuatkan satu kisah yang mana Nabi Muhammad telah ditolak pinangannya oleh seorang bernama Ummu Hani. Apabila Nabi telah ditolak pinangannya, Nabi tak rasa kecewa terlampau-lampau ataupun Nabi tak rasa marah ke nak marah orang tu balik. Bukan, malah Nabi telah mendoakan wanita tersebut. Wanita tersebut ada alasan dia kenapa dia tolak. Bila Nabi dah dapat tahu, Nabi pun mendoakan supaya wanita tersebut diberikan kebaikan lah, macam itulah. Nanti saya akan bagi hadisnya, lebih kurang lah macam tu. So dapatlah jadikan pengajaran untuk kita ni yang sememangnya kena ikut cara Nabi Muhammad, supaya bila seorang tu reject kita, bukanlah maksudnya kita ni teruk sangat, terlalu rendah ataupun apa semua kan, sampaikan kita nak rasa kecewa yang berpanjangan. Walaupun saya telah di-reject berkali-kali oleh beberapa orang lain dalam sepanjang hidup saya ni, tapi kita move on je lah. Kita cari orang lain yang sudi terima kita, daripada kita sedih lah, nak kecewa lah setiap hari. So cari je lah orang lain yang sudi terima kita. Ambil kisah daripada Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad move on, cari orang lain, siap mendoakan lagi orang yang telah tolak baginda. Kesimpulan daripada video ni, saya nak cakap bahawa untuk kita meluahkan perasaan yang kita sukakan ke seorang tu, buatlah sekarang, supaya kita tak tertanya-tanya ataupun kita tak rasa terpinga-pinga apa semua. Luahkan, kalau diterima itu nasib kita yang baik. Kalau tak diterima, kita doakan, jalan terus, cari orang lain yang sudi terima kita. Sebabnya jika kita tak diterima sekalipun, bukanlah menjadi alasan bahawa diri kita ni tak bagus ataupun rendah, tetapi memang orang yang kita suka tu tak sesuai untuk diri kita. Macam kita tak pernah reject orang lain kan, pernah kan, orang tu suka kat kita, so kita tak suka dibalik, sama je. Okey, itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, dan jika ada sebarang persoalan boleh tanya di ruangan komen. Jemput like, subscribe dan share. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.